Penyu adalah salah satu jenis spesies yang sangat unik. Habitat penyu ini boleh hidup dalam jangka masa di antara 100 hingga 140 tahun. Berat penyu dalam usia matangnya boleh mencecah sehingga 1,000 kilogram seekor. Penyu akan berhijrah dalam lautan yang luas, berkumpul dan mengawan. Apabila masa untuk bertelur, ibu penyu akan naik ke darat. Penyu ditafsirkan tergolong dalam zaman dinosaur dan telah pun hidup dan wujud dari 90 hingga 150 juta tahun dahulu sehingga zaman ini. Di dunia kini hanya tinggal 7 jenis penyu. Di antara penyu tersebut adalah leatherback iaitu penyu belimbing, hawksbill iaitu penyu kara, green turtle iaitu penyu agar, flatback, King's Ridley dan loggerhead. Biasanya, tempat pilihan penyu bertelur di kawasan berpasir antara tebing pantai dan darat. Penyu lebih selesa di kawasan yang bersih dan sunyi tanpa pelbagai gangguan. Seekor penyu atau ibu penyu mengambil masa di antara 2 hingga 3 jam untuk proses bertelur. Seekor penyu boleh bertelur sehingga 180 biji bergantung kepada besar dan saiz badan penyu tersebut. Penyu akan bertelur biasanya pada waktu malam. Selepas proses bertelur, penyu tersebut akan kambus semula tempat ia bertelur bagi keselamatan dan proses pengeraman. Musim penyu bertelur di antara bulan April hingga bulan Ogos dalam tempoh setahun atau semusim. Selepas proses bertelur, ibu penyu tadi akan turun semula ke pantai untuk teruskan pengembaraannya. Ini adalah model proses perkembangan embrio anak penyu sebelum berlakunya penetasan dalam tempoh 30 hari hingga 50 hari. Telur penyu yang ditinggalkan akan menetas dan hidup bersendirian. Anak-anak penyu tersebut mempunyai insting tersendiri untuk menuju ke arah laut memulakan pengembaraan mencari kehidupannya. Kehidupan penyu yang tiada pembelaan akan terdedah dengan ancaman-ancaman yang tidak terduga. Ancaman-ancaman yang akan berlaku tidak kira sama ada anak-anak penyu itu tadi masih di darat maupun setelah terlepas ke dalam laut. Ini adalah salah seekor penyu yang terancam dan mengakibatkan kematian. Di antara ancaman-ancaman yang berlaku di dalam lautan, seperti terkena pukat-pukat nelayan semasa proses penangkapan ikan, terkena jerat-jerat di lautan, tersangkut di mata kail pemancing dan juga oleh tangkapan helang di dasar lautan. Perdagangan penyu secara berleluasa juga telah berlaku kepada mereka yang mengaup keuntungan tanpa memikirkan pemuliharaan habitat ini akan tergugat. Pencemaran seperti pembuangan sisa-sisa toksik dan minyak ke laut. Selain itu, pembuangan daripada kilang-kilang besar dan sampah sarap oleh masyarakat sekeliling. Ini semua akan mengakibatkan punca utama kepupusan habitat spesies penyu ini di seluruh dunia. Namun, statistik menunjukkan ada juga penyu-penyu yang masih hidup singgah mendarat di pantai-pantai Malaysia. Di antaranya ialah di negeri Terengganu, Pahang, Perak, Melaka, Pening, Johor, Sabah dan Sarawak. Dalam kajian Jabatan Perikanan Malaysia telah mengenal pasti bahawa 4 jenis penyu mendarat di pantai timur pada setiap musim, iaitu penyu kara, hawksbill turtle, penyu lipas, olive ridley turtle, penyu agar, green turtle dan penyu belimbing, leatherback turtle. Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu ini telah ditubuhkan di Rantau Abang Terengganu dan diketuai oleh Encik Halim bin Mat Noor. Manakala di Pantai Indah ini telah ditubuhkan Pusat Penerangan dan Senturi Penyu yang diketuai oleh Tuan Haji Karim bin Syam. Beliau adalah salah seorang yang berfikiran terbuka dan sayangkan kehidupan laut. Pusat Senturi Cerating adalah salah satu tempat yang menjadi daya tarikan pelancong yang datang dari negara-negara luar. Pusat ini telah dibina di Pantai Cerating Pahang bagi melindungi dan memelihara habitat spesies penyu ini dari terus terancam. Penyu mempunyai berlainan bentuk, rupa dan saiz.
Penyu lipas adalah bentuk saiz yang terkecil dan penyu belimbing adalah bentuk saiz yang terbesar antara 4 jenis penyu yang masih lagi hidup di zaman ini. Uniknya, habitat penyu ini mempunyai tulang tunggal di dalam telinga untuk mengesan getaran bunyi. Penyu juga boleh melihat dengan jelas di dalam air serta mempunyai daya bau yang baik. Setiap kali penyu naik bertelur, ranger yang bertugas akan merekodkan di borang khas iaitu borang pendaratan penyu. Catatan seperti tarikh penyu naik, saiz penyu, waktu, tempat, jenis dan nombor tagging. Mereka akan meletakkan tagging yang baru sekiranya tagging pada flipper kanan atau kirinya tertanggal. Setelah selesai mencatat dan memastikan penyu itu dalam keadaan selamat, penyu itu tadi akan dilepaskan semula ke laut. Ranger yang bertugas untuk mengawasi di persekitaran pantai tersebut akan menunggu sehingga ibu penyu habis bertelur dan mengutip telur-telur penyu tersebut untuk ditempatkan di dalam kawasan penetasan khas yang dibina oleh pekerja pusat. Kalau telur penyu tadi kita biarkan di pantai, jadi nanti akan berlaku kecurian ataupun dimakan oleh anjing liar ke biawak ke. Jadi telur penyu tadi tidak selamat dan kita pindahkan dia dalam hatchery. So, dalam hatchery ni kita ada kaki tangan kita yang mengawasi dia. Dan seperti tengok di dalam ni kita ada labelkan setiap lubang penyu tu. Mana setiap lubang tu kita tanam setelah 2 kaki bagi telur satu ekor penyu. Bilangan dia tak kira berapa, 100 ke 80 kita tanam untuk satu lubang. Tujuan dia senang untuk kita rekodkan. Begitu juga kalau kita tengok ada yang ada jaring biru, ada yang tak ada jaring. Yang ada jaring biru ni mana yang belum menetas, yang tak ada jaring tu yang dah menetas. Jadi tujuan jaring biru tadi supaya anak-anak penyu yang tak menetas naik ke atas lubang dia, kita boleh kira atau rekodkan berapa ekor. Kalau tak ada jaring biru, anak penyu tadi akan keluar merata dan kita akan tak tahu lubang mana yang dah menetas. Kalau sekiranya berlaku monsun atau musim hujan, telur tadi kita akan tanam dalam styrofoam box ataupun kotak gabus untuk mengelakkan dia terkena ataupun mendapat air yang banyak. Apabila menerima air yang banyak, telur tadi akan jadi rosak. Berikut adalah cadangan saiz sarang kaedah hatchery bagi telur penyu yang telah menetas. Telur penyu berbentuk bulat, berwarna putih dan agak lembik sedikit kulitnya. Ia ada pelbagai saiz mengikut saiz bentuk badan penyu tersebut. Telur penyu belimbing bersaiz besar kerana bentuk badannya juga besar. Kita tidak boleh kenal jantina telur melalui saiz. Jantina penyu bergantung kepada suhu telur tersebut. Suhu sejuk bagi telur penyu betina dan suhu panas bagi telur penyu jantan. Selain itu, kita juga boleh mengenali jantina penyu melalui ekor penyu tersebut pada usia matang. Ekor panjang bagi penyu jantan dan ekor pendek bagi penyu betina. Keunikan anak-anak penyu ini mempunyai kekuatan tenaga untuk keluar dari lubang penetasannya. Anak-anak penyu yang telah menetas di pusat hatchery akan terkepung di dalam sarang. Kemudian, anak-anak penyu tadi akan dibawa ke kolam yang dibina khas. Beberapa buah kolam telah dibina bagi mengasingkan penyu mengikut umur dan jenis. Pekerja ini ditugaskan untuk memberi penyu makan 2 kali sehari. Kobis adalah di antara makanan yang diberikan kepada penyu peliharaan mereka. Salah satu makanan kepada penyu-penyu laut adalah jellyfish ataupun obor-obor. Kalau dia terjumpa plastik memutih dalam air, dalam laut sana dia ada arus dan ombak. Jadi plastik tadi sentiasa bergerak. Penyu tadi dia tak berfikir panjang makanan ke apa ke, dia terus makan. Kita anggap satu material ataupun barang yang begitu walaupun nampak lembut tapi keras memang tak boleh dihadamkan dalam perut dia dan dia akan tersekat mengganggu makanan lain untuk masuk dan juga tak boleh keluar, jadi mengakibatkan dia akan mati. Penyu betina ni, walaupun tak ada benih jantan, tak mengawan, dia tetap sampai masa akan bertelur. Telur tadi disenyamukan dengan sperma ataupun benih penyu jantan. Baru jadi embarayu terhidup.
dia ada satu kuku pada fliver depan dia, satu kuku tangan kanan, satu kuku fliver kiri. Kuku tadi dia macam kunci, dia melekat pada karapes ataupun shell. Dia melekat, mungkin dia akan bawa berenang kata. Sampailah 2 jam hingga 24 jam. Penyu bernafas menggunakan paru-paru. Dan suhu badan penyu adalah mengikut suhu persekitaran. I don't know, but I know they are decreasing by the day. I can't really tell you the total, but I don't think there are a lot of them right now. Tak tahu. Rasa 6. Tahu 2 je kot. Spesies belimbing dengan tak tahu lagi. Yang sebenarnya penyu ni adalah khazanah alam, khazanah yang amat berharga pada negeri Terengganu dan secara khususnya, dan di Malaysia secara amnya. Pusat Konservasi dan Penanganan Penyu Lantai Abang ini ditubuhkan sebagai tempat mengumpul maklumat, dan selain daripada itu pusat ini juga ditempatkan sebagai pusat kawalan pengurusan penyu di negeri Terengganu yang telah ditubuhkan pada 20 ataupun dirasmikan pada 20 bulan Oktober 1986. Di samping itu, pusat-pusat ini juga mengawal selia sebanyak 46 kawasan pantai di pantai negeri Terengganu. Antara objektif yang kami jalankan di sini ialah kami lebih kepada konservasi ataupun conservation, dan di samping itu juga kami juga menjalankan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan dan juga awareness program. Maksudnya program kesedaran lah. Kaedah yang kami gunakan sekarang ni lebih kepada memberi penerangan kepada seluruh rakyat Malaysia supaya prihatin terhadap penyu di Malaysia. Di antara kaedah-kaedah yang kami gunakan di sini lebih kepada pameran, dan selain daripada pameran, kami juga mengadakan dialog-dialog dengan kumpulan sasaran, roadshow supaya memberi kesedaran ataupun keprihatinan penyu ni kepada masyarakat setempat. Penyu adalah jenis haiwan vertebrata, iaitu bertulang belakang, dan badan penyu bercengkerang. Ia mempunyai karapas di bahagian atas badan, plastron di bahagian bawah badan. Program tayangan video adalah salah satu aktiviti yang utama untuk pelancong di setiap pusat senturi bagi pendedahan aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang pusat ini ditubuhkan. Banyak maklumat tentang kehidupan laut ini boleh kita perolehi dari bilik penerangan atau bilik pameran. Saya pernah pergi kalau penyu dekat Kemaman tu lah. Tu antara organisasi kerajaan yang melindungi penyu yang saya tahu. Yeah, to me, I believe the habit of eating sea turtles promotes killing of sea turtles. Ada pernah dengar jugalah jabatan-jabatan yang melindungi penyu-penyu ni kan. So mungkin jabatan-jabatan yang berkaitan ni boleh bagi expose lagi lah dekat orang awam kan. Kewujudan pusat sentuari telah membuktikan kejayaan pihak kerajaan dapat melahirkan generasi pelapis atau generasi baru bagi spesies kehidupan laut ini yang semakin terpupus dan terancam. Pada jabatan yang berkenaan, hopefully lepas ni kita boleh expose animals yang dah hampir pupus macam turtles ni kepada dunia luar. Okey, kepada kanak-kanak especially because sekarang ni kita macam lupa. Kita alpa dengan teknologi sekarang. Kita lebih expose anak-anak kita kepada gadget, all those kind of IT. Tapi kita tak sedar yang anak-anak kita ni tak ramai yang tahu tentang haiwan macam penyu yang dah hampir pupus ni. Keunikan kitaran penyu ini jelas terlihat. Rutin kehidupannya bermula dari penetasan telur ibunya, berdikari merantau sehinggalah meningkat usianya yang matang. Marilah kita sama-sama membantu pihak kerajaan dan badan-badan pertubuhan untuk memelihara habitat spesies penyu ini dari terus terancam. Kita juga dapat membantu mengatasi masalah kepupusan penyu ini supaya anak, cucu dan cicit kita dapat mendampingi spesies raksasa ini yang masih wujud hingga ke akhir zaman.